salah. Mungkin kita boleh tengok dekat apa ni, dekat bandar, dekat luar bandar, kemampuan dia tu tak sama kan. Dari segi peralatan, dari segi apa ni, kemudahan. Jadi pandangan Ustaz Salah sendiri macam mana? Jadi kita macam dikatakanlah Audi dengan Aiman tadi, kalau kita terlampau fokuskan kepada peralatan, rangkaian internet, jadi itu sebenarnya akan membuatkan kita sangat demotivated, hilang motivasi. Dan ketika itu mungkin ramai orang give up. Dan memang ramai yang dah give up lah. Mungkin kerana yang pertama sekali gadget dia pun tak sesuai, dan dia mungkin tak cukup gadget. Dan sekiranya dia dah mengeluarkan dana untuk peranti atau gadget yang sesuai pula, capaian internet pula tak elok. Jadi kehampaan demi kehampaan akan membuatkan orang semakin jauh daripada nilai pembelajaran itu sebenarnya. Jadi kalau kita lihatlah, macam dikatakan tadilah, kaedah ataupun cara orang belajar sekarang ni jauh sangat berbeza dengan cara orang belajar dulu. Penghargaan terhadap ilmu tu jadi begitu rendah, begitu murah. Penghargaan terhadap ilmu hanya sekadar supaya mendapat segulung ijazah, result yang bagus, sebab nak mencapai inspirasi dia jadi mendapat kejayaan yang bagus dan rezeki yang baik di kemudian hari. Jadi fokus kepada cara belajar tu dah hilang. Okay, jadi sebagai contohlah, anak-anak saya sendirilah, Aiman Daudi dulu lah, waktu kecil-kecil kan, mereka ni, kami, saya dan isteri menyediakan mereka untuk belajar, bukan menyediakan mereka untuk pergi sekolah. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita nak macam kalau dekat tadika dulu pun, kita ajak anak pergi sekolah, pergi tadika, kita cakap kalau pergi tadika ni jumpa ramai kawan, jumpa teacher, ada mainan, kita bagi gula-gula. Okay, walhal kita tidak menyediakan dia dengan kaedah belajar. Itu belum apa yang dipelajari. Macam Aiman katakan tadi lah, apa yang dia perlu pelajari is satu isu, which is sukatan mata pelajaran. Tapi bagaimana dia belajar pun satu lagi isu yang lebih mustahak sebenarnya. Dan dia bukan sekadar bagaimana dari sudut gadget yang betul, capaian internet yang betul. Dia sebenarnya bagaimana dia menghargai ilmu tu. Itu yang paling utama. Sebab kalau tidak ada penghargaan terhadap ilmu, bagilah ilmu apa pun, dia bak kata Piramlilah, masuk angin, keluar asap. Tak jadi apa. Sia-sia saja, percuma, kata orang Indonesia. Jadi dia kena ada satu nilai penghargaan terhadap ilmu. Yang pertama, first sekali, barulah kaedah pembelajaran dia akan bertukar. Yang kedua, Islam juga mengajar umatnya untuk fokus dan melakukan yang terbaik dalam satu-satu perkara. Sedangkan solat kita pun, kita diminta untuk khusyuk kan. Okay. Dan dalam Al-Quran pun Allah SWT ada menyebutlah khusyuk itu sangat, solat itu sangat sukar. Ilal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk. Jadi khusyuk tu merupakan salah satu elemen utama dalam solat. Tidak khusyuk, mana solat tu jadi tak sempurna. Alright. Kita rasa macam nak solat banyak kali. Ada orang dia punyalah rasa tak best solat tu sebab tak khusyuk, dia sanggup solat banyak kali dah. Walau sebenarnya mungkin itu was-was. Okay. Tapi dalam belajar pun sebenarnya khusyuk ni pun satu elemen yang penting. Right. Ya, sebab bayangkanlah walaupun menggunakan peranti kan, kekhusyukan pelajar ni pun kadang-kadang dia jadi boring je lah. Kalau dalam macam kita sekarang ni, berapa orang je dalam siaran live ni, kita masih lagi boleh khusyuk. Bayangkan kalau cikgu perlu mengajar 40, 50 pelajar, okay? Ataupun pensyarah perlu mengajar 100, 150 orang pelajar. Takkan dia nak boleh cek semua orang. Jadi bergantung juga pada pelajar tersebut untuk khusyuk atau fokus. Dan kita hari ini, kita tak diajar bagaimana nak fokus. Kehidupan kita asyik tengok handphone ataupun tengok televisyen, yang mana pergerakan dalam handphone, maknanya Facebook, okay, kita biasa scroll, tengok update orang ataupun Instagram.
dia laju dan cepat. Instagram pula kalau tengok dia punya video pendek kan, 1 minit, itu belum tengok TikTok lagi. Jadi banyak sumber-sumber lain ni yang mengajar manusia, seolah-olah mengajar manusia untuk tidak fokus. Sebab tu kadang-kadang bila pergi kepada situasi kelas, bahkan situasi FB Live kita sekarang ni pun, saya sengaja, kalau perasan daripada tadi, saya sengaja bertutur dengan perlahan-lahan. Slow-slow. Bukan sebab capaian internet saya teruk, saya pun dah insyaAllah cuba yang terbaik untuk capaian internet. Tapi untuk kita uji yang tengah tengok FB Live ni, dia khusyuk tak khusyuk? Dia fokus tak fokus? Ataupun sambil-sambil dia tengok FB Live kita ni, dia buka WhatsApp juga. Ataupun dia pergi tengok video lain. Okay, sebab dia dah tekan like, dia dah suka, dia dah tinggal komen, up, apa semua. Tak payah dengar lah, ini aku dah tahu. So kalau kita dalam sekarang tengah FB Live, tuan-tuan yang tengah tengok sekarang ni, sedar diri sikit. Kalau tuan-tuan tengah buat macam ni, jangan marah kenapa anak-anak kita buat macam tu. Okay, sebab kita buat dulu. Dia memerhatikan, dan bukan saja dia memerhatikan, Allah memerhatikan. Okay, bapak kecil berdiri, anak kecil berlari kan, orang Melayu kita ngajar kan. Okay, so if we do bad, anak-anak kita can do worse. Nauzubillah min zalik. Okay, jadi fokus tu penting. Dengan fokus, okay, kalau first kali tadi kita ada satu nilai yang tinggi terhadap ilmu, penghargaan yang tinggi terhadap ilmu, campur dengan fokus yang baik, penghasilannya sangat-sangat baik insyaAllah. Dan ketika itu akan keluar yang ketiga. Okay, akan keluar yang ketiga, iaitu apa? Kreativiti untuk menghadam maklumat. Okay, kreativiti untuk menghadam maklumat. Okey lah, kita boleh cakap peranti buruk lah, internet buruk dan bagai apa semua. Tapi kurang-kurang mesti ada satu masa yang kita akan tahu, okey, tajuk hari ni apa? Apakah topik yang akan diajar atau sudah diajar oleh cikgu? Jadi kita tahu topik. Dan kita ada satu kreativiti dan semangat untuk cari sumber lain untuk faham. Kita biasa tahu benda ni bila dah masuk universiti je. Okey, lecturer cakap, okey, kamu nak tahu lebih, pergi library, cari sendiri. Itu pun mana yang rajin. Yang malas pergi tiru kawan. Sekarang ni dengan peranti yang sama, handphone tu juga boleh Google search, boleh mencari ensiklopedia, boleh mencari YouTube yang bagus. Kita asyik tengok YouTube yang tak bagus je. Okay, Instagram yang tak bagus je, TikTok yang tak bagus je, Facebook yang tak bagus. Sebenarnya ada banyak sumber yang bagus. Okay, sama macam segala perkakasan yang ada dalam dunia, ada kebaikan, ada keburukan. Kenapa tak ambil kebaikan itu? Kenapa pelajar ni tidak bersikap kreatif untuk mencari maklumat supaya last kali ilmu tu dapat juga? Okay, so dia tidak akan komplain, alah cikgu ajar susah, cikgu tak pandai ajar. Dia lagi pandai dia cikgu nak mengajar kadang. Kan? Dia lagi pandai dia cikgu. Salah. Tidak ada hormat pada cikgu. So dia kena kreatif untuk cari, kreatif untuk hadam, kreatif untuk berbincang. Kan? Ini dalam WhatsApp group pun sama. Bincang panjang menjela bercakap 150 patah, bukan patah perkataan, 150 mesej sejam. Kan? Sampai tak baca. Scroll tekan bawah terus. Tengok. Okay. Jadi bukankah patut baik perbincangan tu perbincangan yang ilmiah? Jangan membazir masa. So imagine kalau sebenarnya teknik pembelajaran itu sudah di master oleh para pelajar, gadget, peralatan, itu dah jadi perkara kedua dah. Okay, itu jadi perkara kedua. Jadi insyaAllah satu hari nantilah kalau kita dah boleh train anak-anak kita macam tu, kalau ada kekurangan dari segi gadget, kekurangan dari segi capaian internet, apa semua, mungkin masih lagi boleh atasi. Tidak membuatkan anak-anak kita keterbelakang pula. Allahu a'lam.